namanya mukhalafah, tidak menyamai dengan segala sesuatu. Suatu zat yang bersifat dengan istighna, tidak berkehendak dan tidak berhajat. Satu zat yang maha suci daripada menyamai dengan segala sesuatu. Itu kembali kepada sejauh mana kefahaman kita, pengenalan kita tentang zat Allah. Jadi bila sebut ada Allah, dia tak pergi kepada diri yang lain dah. Contoh bila dikatakan ada Allah, tiba-tiba seorang ni dia faham ada Allah, oh yang di langit. Salah lah tu maknanya. Bila disebut ada Allah, dia faham suatu zat yang duduknya di atas langit. Maka salah dah. Kerana duduk di atas langit itu bukan sifat yang layak dengan Allah. Kita dah belajar kan sifat mukhalafah lah. Yang boleh dikatakan bertempat ni sesuatu yang berjirim, yang berjisim. Berpihak, bertempat, duduk di dalam ruang, berpindah-pindah, berubah-ubah, itu kelakuan jirim ataupun jisim, suatu zat yang dipanggil jirim dan jisim. Adakah Allah Ta'ala itu zatnya berjirim berjisim? Tidak. Maka apabila zat Allah Ta'ala itu bukan seperti jirim dan bukan seperti jisim, maka segala kelakuan yang wajib bagi jirim dan jisim itu mustahil ada pada Allah. Mustahil ada pada Allah. Kerana yang bergerak diam itu jirim, yang bergerak diam itu jisim, yang bertempat berpihak itu jisim. Sedangkan Allah itu zatnya laisa kamitslihi syai'un, tak sama dengan sesuatu. Pegang baik-baik, jaga baik-baik akidah kita. Jangan masuk dalam kumpulan yang mengatakan Allah itu bertempat. Itu bukan akidah kita ahli sunnah. Contohnya dikatakan suatu zat yang bertempat, cuma tempatnya kita tidak maklum. Itu pun bukan daripada pahaman kita. Allah itu bertangan, tapi tangannya bukan seperti tangan kita. Itu bukan daripada pahaman kita ataupun salafi yang sebenar-benar, bukan. Kalau salafi yang sebenar-benar, dia tak terjemahkan ayat-ayat mutasyabihat itu dengan tangan, dengan muka dah. Bahkan mereka semata-mata menyerahkan apakah maksud ayat itu kepada Allah. Yadullahu fawqa aydihim, apa maknanya? Wallahu a'lam. Dia tak kata tangan tapi seperti tangan tapi tak serupa dengan tangan makhluk. Allah ada muka tapi mukanya tak sama dengan muka makhluk. Na'udzubillah min zalik. Jauhi fahaman yang macam tu. Baik, kemudian sifat yang kedua dari ataupun bahagian yang kedua daripada empat dipanggil sifat apa? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Kenapa dipanggil sifat salbiyah? Kerana sifat-sifat salbiyah ini yang lima itu daripada qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsi dan wahdaniyah. Lima sifat salbiyah itu adalah sifat yang menuju kefahamannya kepada menafikan perkara yang tidak layak dengan zat Allah. Nak menolak sesuatu yang tidak patut dengan Allah, yang tidak layak dengan zat Allah yang maha suci, itu panggil sifat salbiyah. Sifat yang menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah, menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah. Qidam, terjemah Melayu sedia kala. Yang dimaksudkan dengan sedia kala itu apa sebenarnya? Yang dimaksudkan dengan sedia kala itu bermaksud tidak ada permulaan atau tidak baharu. Jadi menafikan permulaan, menafikan baharu, itulah yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan sedia kala Allah. Jadi kalau diterjemahkan sedia kala dengan makna panjang masa, lama dah ada, itu bukan maksud sedia kala Allah. Itu maksud sedia kala makhluk. Contohnya alam ini, kita kata lahir-lahir sedia ada dah alam ini. Apa maksud sedia ada alam ini? Maknanya kewujudan alam ini telah memakan masa yang lama, yang panjang, berjuta-juta tahun, yang Allah Ta'ala sajalah mengetahui hakikat usia umur alam ni. Yang mana alam ini berasal daripada tiada, sejak mula alam dijadikan hingga kini telah memakan masa yang panjang. Itu namanya sedia zamani namanya. Sedia zamani, iaitu sesuatu yang telah wujud dan memakan masa yang sangat panjang. Itu bukan sifat Allah. Sedia kala Allah dengan makna tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu maksud qidam. Itu maksud qidam. Jadi kalau orang faham, kalau kita faham Allah bersifat sedia kala dengan makna Allah dah lama ada, salahlah kefahaman tu.
Dah lama ada itu sifat makhluk, bukan sifat sifat Allah. Ngaji sungguh-sungguh tauhid ni tuan-tuan. Kita mengaji ni pun tak faham, apatah lagi yang tak mengaji. Jangan main-main. Berakidah ni nombor satu tuan-tuan. Pergilah haji tiap tahun, pergi umrah tiap bulan, habis getah kita sedekah. Kalau akidah kita sesat, Allah takkan terima amal ibadah kita. Jadi jangan buat main-main dengan akidah. Ngaji sungguh-sungguh. Bukan bersungguh-sungguh nak menunjuk ke orang dah. Ini perihal ini ada sangkut paut dengan keimanan kita dengan hari kiamat. Jangan sejahat mana pun, semaksiat mana pun, jangan sampai rosak akidah. Rosak akidah, tak ada peluang lah nak masuk syurga, nak cium bau syurga pun tak ada harapan. Kerana orang yang mendapat syurga ni orang yang beriman. Apa maksud iman? Orang yang memiliki akidah yang benar di dalam hatinya. Jadi kalau akidahnya tidak benar, akidahnya salah, dia tidak beriman di sisi Allah, walaupun pada zahirnya mengamalkan amalan orang Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Sebab tu di awal kitab ni dulu diterjemahkan ataupun diterangkan kepada kita, Islam dan iman itu dua perkara yang berbeza. Iman itu kepegangan dan kepercayaan yang betul di dalam hati terhadap Allah. Walaupun dia tak semayang, walaupun dia tak berpuasa, walaupun dia minum arak, walaupun dia berjudi, tapi pegangan dan kepercayaannya, i'tiqadnya dengan Allah betul. Maka dia dipanggil orang yang beriman tapi berdosa. Berdosa kenapa? Kerana tak semayang, tak puasa, minum arak, berjudi, dia beriman. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, mati maksiat begitu, awalnya nanti kalau Allah kehendak, Allah akan azab dia dulu. Kerana dosa-dosa tak semayang, dosa berzina, dosa dedak aurat dan sebagainya, tapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Kerana beriman. Tapi sebaliknya seorang lagi sembahyang tak tinggal, pergi haji selalu, habis harta, berzakat, berwakaf macam-macam lagi, rupa-rupanya akidahnya menyimpang daripada akidah yang sebenar. Orang ni mana tempat duduknya besok bila mati? Terus dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak beriman. Harap-harap tuan-tuan faham apa makna iman dan apa makna Islam. Kalau kita tak faham, kita beranggapan bila kita sembahyang puasa beriman dah tu. Dah, orang kafir munafik pun sembahyang. Orang kafir munafik pun bersyahadah, betul? Dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu zakat dia zakat, pergi haji dia pergi haji. Padahal hatinya, pegangan dalam hatinya terhadap Allah bagaimana orang munafik? Dia tak percaya kepada Allah, dia tak percaya kepada Quran, dia tak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi zahirnya sembah. Tu kafir munafik. Orang kafir yang menyembunyikan kekufurannya dengan menunjukkan amalan orang Islam, supaya dikatakan mereka orang Islam, supaya dikatakan dia orang yang beriman. Jadi faham baik-baik. Kalau kita tak faham, nanti kita selesa dengan na'udzubillah min zalik, akidah kita yang menyimpang, padahal zahirnya sembahyang dan sebagainya, tapi akidah dalam hati, pegangan dan kepercayaan dalam hati itu salah. Banyak sifat-sifat makhluk dipakaikan pada Allah. Dikatanya Allah bertempat, dikatanya Allah bertubuh, Allah berjirim, tapi sembahyang. Na'udzubillah. Baik, yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani dah hurai hari itu, iaitu sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Kalau sifat ma'ani makhluk, contoh warna putih yang ada pada kain ni. Warna putih yang ada pada kain ni dipanggil sifat ma'ani, yang dipanggil arad. Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Arad ni sifat ma'ani makhluk ataupun sifat ma'ani yang duduk menumpang pada jirim ataupun jisim. Bila sebut arad, dia sifat yang bertempat. Kenapa bertempat? Kerana dia duduk pada sesuatu yang bertempat. Ni contoh kain ni jirim, jisim. Warna putih ni adalah sifat ma'ani yang duduk menumpang pada kain. Jadi kalau kain ni duduk di atas kulit saya, maka arad ataupun warna putih ini pun berada di atas kulit saya. Kain ni duduk mana? Dalam masjid, betul? Maka sifat putih ini pun yang dipanggil arad ini pun duduknya bertempat di dalam masjid. Adapun sifat ma'ani Allah tak boleh dipanggil arad kerana bukan menumpang pada jirim dan jisim. Habis hari ni huraian yang keempat daripada 4 bahagian yang dipanggil sifat ma'nawiyah.
Dalam ruangan ni dia nak tegangkan kepada kita secara ringkasan je sebenarnya tuan-tuan. Secara ringkasan ataupun kesimpulan saja ni, kesimpulan. Sebab sebelum ni dia dah huraikan dah. Dulu dalam bab kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, dah panjang lebar dihuraikan tentang sifat maknawiyah ni. Cuma di sini dia nak buat kesimpulan. Bila sebut sifat 20, dia ada 4 bahagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. InsyaAllah bila kita selalu ngaji istiqamah, ulang-ulang, bersungguh, insyaAllah Allah akan bagi faham pada kita. Teringat lagi kata almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah, dia kata ilmu tauhid ni tak adalah susah sangat dan tak adalah senang sangat, kata dia. Kalau susah sangat tak ada seorang pun yang tahu. Kalau senang sangat ramai yang tahu, kata dia. Duduk tengah-tengah. Tu kembalilah kepada usaha dan ikhtiar kita sebagai asbabnya. Siapa bersungguh istiqamah ngaji, insya-Allah ada peluang nak pandai, nak faham. Kita orang awam ni tuntutan belajar tauhid ni nak melepaskan fardu ain cukup sekadar kefahaman tentang diri kita. Itulah fardu ain. Untuk kita orang awam ni nak belajar setakat mana ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni. Sifat yang wajib, yang mustahil, yang haru bagi Allah, yang wajib, yang mustahil, yang haru bagi Rasul ni nak belajar setakat mana ni? Belajar setakat kefahaman diri kita sendiri, untuk melepaskan tengkuk kita sendiri, sehingga kalau ada pahaman-pahaman sesat yang datang kepada kita, kita takkan terikut, kita boleh tolaknya, kita akan nafikan, kita takkan termakan, kerana kita telah mempelajari, kerana kita telah ada ilmu tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang haru dengan zat Allah. Contohnya seseorang itu nak mendakwa ataupun nak mengajak kita mengikut pahamannya, contohnya supaya mengatakan Allah Ta'ala itu bergerak diam, Allah Ta'ala itu bertangan berkaki, Allah Ta'ala itu berbentuk berwarna, kita akan tolak. Kita takkan terima sebab kita dah belajar ilmu tauhid, dah dengar selalu dah, mana boleh nak kata Allah Ta'ala berpihak, bertubuh, berbentuk ni, kerana dah serupa dengan makhluk pula tu. Padahal Allah Ta'ala itu mustahil menyamai dengan makhluk. Cukup untuk diri kita mempertahankan akidah kita, cukup dah tu untuk fardu ain kita. Bukan syarat boleh mengajar. Kalau boleh mengajar, boleh menghuraikan masalah, kalau ada kemusykilan dalam ilmu tauhid kita boleh huraikan, itu lagi terbaik. Itu fardu kifayah dah, itu bukan fardu ain. Untuk kita, suami, isteri, tua, muda, laki, perempuan, cukup sekadar kefahaman tauhid ni duduk dalam hati kita sebagai perisai mempertahankan diri kita daripada terpedaya dengan akidah-akidah yang menyimpang. Mana kalau orang ajak kita percaya Tuhan duduk atas langit, kita takkan terima sampai bila-bila, kerana kita dah belajar, dah tahu, dah faham, dah jazam dalam hati dah. Tapi kalau sebaliknya tak ada pengetahuan ni dalam hati kita, ini yang jadi masalah. Ramai di kalangan masyarakat kita yang boleh menerima pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan itu bertempat, bertangan dan sebagainya. Kenapa tu? Kerana asas tauhid tak ada. Bila asas tauhid tak ada, tu masalah. Dan satu lagi faedah kita mengaji ilmu sifat 20 ni, katanya ulama, supaya kita boleh membezakan manakah fahaman yang betul dan manakah fahaman yang sesat. Maknanya kita ni kalau nak tahu akidah seseorang itu betul ataupun sesat, kita terlebih dahulu kena faham bab akidah ni. Kena ngaji dulu, ngaji sungguh-sungguh, ngaji molek-molek, insya-Allah kita sendiri akan dapat kesan mana fahaman yang layak dan mana fahaman yang tidak layak. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita sendiri tak nak mengaji ilmu tauhid ni, sebab tu kalau kita ada ulama-ulama yang menolak pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan berjirim, berjisim, bertangan ni, kita tak boleh nak faham. Kenapa tak boleh ikut pahaman macam ni? Kenapa tak boleh? Jadi timbul soalan. Jadi nak dapat jawapan tu ngaji. Dia tanya, ustaz, kenapa tak boleh kita ni tak boleh nak percaya Tuhan tu duduk atas langit, kenapa? Jawapan ni panjang, kena ngaji. Bukan hari ni boleh cakap 2-3 minit dia akan faham tak? Kan sebab nak kena sentuh bab jirim, bab jisim, dia pun tak tahu jirim tu apa pula, jisim tu apa pula. Tu masalah ngaji. Bila ngaji, insya-Allah kita akan faham. Oh, patutlah, tak boleh nak kata Tuhan begitu. Sebabnya begini. Kita dah mengaji. Kalau kita tak mengaji, payah orang terangkan pun kita tak faham. Yang keempatnya sifat maknawiyah.
erti ma'nawiyah sifat yang bangsa ma'ani. Apa sifat yang bangsa ma'ani ni? Yakni sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Yakni sifat ma'nawiyah ni suatu sifat yang tak berasingan, satu sifat yang tak boleh berpisah, satu sifat yang tidak berasingan, yang tidak berjauhan daripada sifat ma'ani. Dia melazimi sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah tu. Sebab tu dia kata sifat ma'nawiyah, sifat yang melazim dengan sifat ma'ani, sifat yang tak terpisah daripada sifat ma'ani. Dengan makna bila ada sifat ma'ani menunjukkan mesti ada sifat ma'nawiyah. Kita buat contoh dah hari tu. Tak apa kita ulang. Dia ngaji tauhid ni kena selalu ulang, banyak kali ulang. Tu. Baik, kaunuhu ta'ala qadiran contohnya. Kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya apa? Kaunuhu. Artinya keadaannya Allah Ta'ala itu yang maha kuasa. Dan yang dimaksudkan dengan sifat maknawiyah tu, yang dikendaki dengan maknawiyah tu adalah perkataan kaunu. Kaunu tu yang diterjemahkan dengan keadaan ataupun yang diterjemahkan dengan adalah. Itu yang dibahaskan, itu yang dikendaki dengan maknawiyah tu. Kaunu tu, kaunu artinya keadaan. Jadi keadaan ni ataupun kaunu ni sifat apa orang panggil? Sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu apa peranan dia? Peranan dia nak melekatkan sifat ma'ani pada zat Allah. Dengan makna kalau tidak ada sifat maknawiyah, ma'ani tak boleh ada. Kita buat contoh pada makhluk. Ni contoh kita makhluk ni pun ada sifat-sifat kita, cuma baharu dan tak serupa dengan sifat Allah. Baik, kain ni dipanggil jirim, zat. Kain ni dipanggil jirim ataupun jisim ataupun zat sesuatu, diri sesuatu. Kemudian pada diri kain ni ada sifat ma'aninya, iaitu warna putih. Jadi diri kain dipanggil jirim jisim, warna putih dipanggil sifat ma'ani, yakni sifat yang ada sungguh-sungguh pada diri kain. Putih ni sifat yang ada sungguh-sungguh. Boleh tengok tu warna putih tu, boleh tengok, boleh nampak tu, menunjukkan dia sifat yang ada. Bila sebut sifat yang ada, namanya ma'ani. Contohnya sifat masin pada garam. Jadi masin tu ma'ani. Masin tu ma'ani kerana dia ada. Dia boleh dikesan dengan deria perasa. Ambil garam, letak kat lidah kita, rasa masin. Jadi kaedah ulama dah bagi tiap-tiap sesuatu yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5 menunjukkan benda tu ada. Diri garam orang panggil jirim jisim. Sifat masin tu sifat garam. Jadi masin tu ada ke tiada? Jawabnya ada. Kenapa pula ada? Kerana boleh dikesan dengan deria perasa kita. Maka masin itu ma'ani bagi diri garam. Ambil gula, rasa manis pula dah. Manis tu ma'ani bagi diri garam. Begitulah seterusnya. Jadi di antara diri kain dan warna putih ni ada sesuatu yang melekatkan warna putih di sini. Kerana diri kain benda lain, warna putih benda lain. Macam mana warna putih tu boleh duduk di sini? Ada maknawiyah tu. Jadi maknawiyah itulah yang berperanan melekatkan warna putih, membolehkan warna putih duduk pada kain. Kain kita boleh tengok, warna putih kita boleh tengok kerana kedua-dua ni ada, tapi maknawiyah tak boleh nak tengok kerana dia satu sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Itu sifat maknawiyah. Jadi di sisi ulama yang mengisbatkan ahwal maknawiyah, sebab tu dia kata sifat maknawiyah ini adalah sesuatu jenis benda yang menengahi di antara ada dan tiada. Sifat maknawiyah tu, dia bukan ada sungguh-sungguh, dia bukan ada betul-betul, dan dia bukan tak ada langsung. Dia menengahi antara ada dan tiada. Tak sama macam ma'ani. Ma'ani ada sungguh-sungguh, tu boleh tengok tu, ma'ani ada sungguh-sungguh. Diri kain ada sungguh-sungguh, ni boleh pegang.
Tapi maknawiyah, nak pegang tak boleh, nak tengok tak boleh. Sebab apa? Dia suatu sifat, satu kelakuan yang menengahi di antara ada dan tiada. Dah kalau tak tahu tu dosa ke? Tak dosa yang ni. Ni masuk dalam fardu kifayah. Tak tahu pun tak apalah. Tapi kalau tahu lagi bagus. Lagi bagus. Tapi walaupun tak tahu, perbahasan tentang sifat maknawiyah ni, wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan maknawiyah. Walaupun tak faham. Kerana maknawiyah ni suatu sifat kesempurnaan Allah. Jadi jangan dinafikan. Jangan dengan sebab kita tak faham maknawiyah ni apa benda, tak faham oh ini bukan sifat Allah ni, aku tak percaya Allah bersifat dengan maknawiyah. Jangan. Sifat maknawiyah ni sifat yang wajib bagi Allah. Maknawiyah ni sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah. Jadi wajib setiap laki-laki dan perempuan mengiktikadkan bahawasanya Allah Ta'ala wajib mesti bersifat dengan sifat-sifat maknawiyah yang 7 tu. Kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Habis. Yakni sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat. Dalam bab kaunuhu qadiran dulu, tengok balik dalam yang ada kitab, boleh tengok balik dalam bab kaunuhu ta'ala qadiran dulu, dia dah huraikan di situ panjang lebar. Apa itu maknawiyah, dia dah hurai itu panjang lebar dulu. Dan iaitu sifat maknawiyah ni sifat yang melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Jadi kalau pada zat Allah Ta'ala benda lain, sifat ma'ani contohnya kudrat, sesuatu yang lain. Maknawiyah ni suatu sifat yang melekatkan kudrat pada zat Allah. Dengan makna kalau tak ada maknawiyah, membawa kepada tidak ada kudrat pada Allah. Macam misal kain tadi, faham tak? Kalau tak ada maknawiyah, warna putih tak boleh duduk sini. Jadi maknawiyah ni ibaratnya macam sesuatu yang nak membolehkan adanya warna putih duduk. Macam gam lah, mudah kita nak fahamnya, ringkah-ringkahnya. Tapi bukan gam, macam peranan dia tu nak membolehkan adanya warna putih pada diri kain ni. Kalau tak, warna putih tak boleh duduk di kain ni. Macam mana warna putih ni boleh duduk di benang, di kapas tu? Kerana ada maknawiyah, yakni yang melekatkan dia di situ. Jadi itulah alasannya kenapa kita tak boleh menafikan sifat maknawiyah tu. Jangan dikatakan tidak ada pula. Allah tidak bersifat dengan maknawiyah. Kalau Allah tak bersifat dengan maknawiyah, membawa kepada tidak adanya segala sifat ma'ani pada zat Allah. Kalau Allah tidak bersifat dengan maknawiyah, membawa kepada tidak ada kudrat pada Allah, jadi lemah Tuhan. Tidak ada iradat pada Allah, jadi Tuhan tak berkehendak pula. Kalau tak ada maknawiyah, membawa kepada apa? Tidak ada ilmu pada Allah Ta'ala. Kerana sifat-sifat maknawiyah ni suatu sifat yang nak membolehkan adanya sifat-sifat ma'ani itu pada zat Allah. Tapi kalau ditanya, contohnya ditanya di antara sifat ma'ani dan maknawiyah, mana dulu yang duduk pada zat Allah? Jawabnya kedua-dua tu sediakan sedia kala. Cuma kita terangkan macam tu tadi untuk nak memudahkan akal kita memahami. Macam sifat hayat lah, sifat hidup Allah, nak bandingkan dengan sifat hidup Allah dengan sifat ma'ani yang lain. Sifat ma'ani yang lain ada ta'alluq, tapi sifat hayat tak ada ta'alluq. Cuma suatu sifat yang nak membolehkan Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat yang lain. Kerana pada akal kita payah nak faham kalau Tuhan itu tidak hidup, dengan makna kalau Tuhan itu mati, bagaimana Allah nak bersifat dengan kuasa, dengan melihat, dengan mendengar, dengan menghendaki dan sebagainya kalau dia mati. Jadi sifat hidup Allah Ta'ala itu seolah-olah suatu sifat yang nak membolehkan Allah memiliki segala sifat yang lain. Itu nisbah kepada akal kita nak faham. Adapun pada hakikat, sifat-sifat Allah Ta'ala itu tidak terhenti di antara satu dengan yang lain. Jadi jangan dikata Allah Ta'ala bersifat dengan hidup dulu, kemudian baru datang sifat-sifat yang lain. Itu nanti membawa kepada ada yang baharu pula pada zat Allah. Sedangkan kita dah belajar dasarnya, asalnya segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu semuanya qadim lagi azali. Cuma pada akal kita, sifat hidup Allah Ta'ala itu merupakan suatu sifat yang seolah-olah syarat untuk adanya sifat yang lain. Tuan-tuan boleh faham tak? Saya nak kata contohnya gini, saya tak hidup, saya mati, tapi saya boleh bercakap, saya boleh mendengar, saya kuasa dan sebagainya, tapi saya mati. Boleh faham tak?
Kan payah kita nak faham, dah mati macam mana pula nak ada kuasa, dah mati macam mana pula nak menghendaki, dah mati macam mana pula nak melihat, nak mendengar dan sebagainya, dah mati. Begitulah, sebab itu ulama kata sifat hayat Allah Ta'ala itu suatu sifat yang nak mengesahkan, suatu sifat yang nak membolehkan adanya segala sifat-sifat kamalat yang lain pada zat Allah. Kerana akal kita tak boleh terima, akal kita tak boleh nak faham bagaimana nak dikatakan Allah Ta'ala itu berkuasa melihat, mendengar kalau dia mati. Akal tak boleh faham. Sedangkan sifat hayat Allah dan segala sifat yang lain itu semuanya qadim, sedia kala, tak ada permulaan bagi adanya di zat Allah. Dan iaitu sifat maknawiyah ada tujuh sifat yang kemudian daripada sifat ma'ani. Makna dalam perkiraan tu yang dah ulama buat, nombor 1 wujud, nombor 2 kidam, nombor 3 baqa'. Dalam susunan, dalam aturan tu wujud, kidam, baqa' tu 1 hingga 20. Yang mana satu sifat maknawiyah ni? Sifat maknawiyah ni sifat 7 sifat yang kemudian makna yang selepas daripada sifat ma'ani. Apa dia? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Selepas daripada kalam apa? Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Tu start daripada kaunuhu ta'ala qadiran, itulah tu maknawiyahnya. Tu maknawiyahnya. Itu yang dimaksudkan dengan 7 sifat yang kemudian, yakni 7 sifat yang selepas. Kemudian tu dengan makna yang selepas daripada sifat ma'ani yang tersebut, iaitu kaunuhu qadiran, yang mana maknanya adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa. Apa yang duduk di bawah kekuasaan Allah, jangan lupa ta'alluq kudrat. Kudrat peranan dia apa? Ta'alluq dia apa? Peranan dia apa? Ta'alluq kudrat, peranan kudrat, mengadakan sesuatu mungkin atau meniadakan sesuatu mungkin. Sifat kudrat, peranan dia mengubah mungkin. Mudah kita nak faham. Kudrat, peranan dia mengubah mungkin. Yang boleh diubah-ubah ni mungkin. Perkara wajib tak boleh diubah-ubah. Yang boleh diubah-ubah daripada tiada berubah jadi ada, yang ada berubah jadi tiada, yang tiada dihidupkan, yang hidup dimatikan. Itu perkara mungkin, itu perkara harus, itu perkara yang baharu, itu perkara makhluk. Jadi makhluk ataupun mungkin ataupun benda baharu, itu yang masuk di bawah ta'alluq kudrat Allah. Yang wajib jangan dimasukkan di bawah urusan kudrat Allah, kerana yang wajib itu sesuatu yang tidak menerima ubahan, bahkan sesuatu yang mesti kekal sedia ada dan kekal ada selama-lamanya, tidak akan berubah-ubah menjadi tiada. Itu perkara wajib. Perkara wajib tidak masuk di bawah urusan kudrat Allah. Jadi tidak boleh kita nak mengatakan Allah Ta'ala yang menjadikan sifat-sifat dia. Tak boleh kita nak kata begitu. Allah Ta'ala yang menciptakan sifat-sifat kesempurnaannya. Allah yang menjadikan sifat dia sendiri. Tak boleh kata begitu. Kenapa? Kerana sifat Allah tu semuanya qadim. Kalau dikatakan Allah menjadikan sifat-sifat dia, membawa kepada sifat Allah Ta'ala itu baharu, makhluk pula dah. Jadi kita bila tak faham, nanti kan kita cakap ikut sedap hati kita. Allah lah yang jadikan sifat-sifat dia tu. Menunjukkan makhluk lah pula sifat Allah tu. Kudrat makhluk, iradat makhluk, ilmu makhluk, dah dijadikan. Bukankah dijadikan tu namanya makhluk? Zat Allah qadim. Macam mana makhluk nak duduk menompang pada zat yang qadim? Jadi jangan dikatakan sifat-sifat Allah tu Allah yang jadikan, ataupun Allah yang jadikan diri dia sendiri. Allah yang jadikan diri dia sendiri. Kalau Allah yang jadikan diri dia sendiri, macam mana pula tu? Nak menjadikan ni kena ada lah. Kena ada dulu. Sebelum nak menjadikan, kena ada dulu. Macam mana nak kata dia jadikan diri dia sendiri sedangkan dia pun tak ada dulu? Macam-macam pahaman ni. Tu yang kita nak kena belajar. Nak kata pahaman sesat ni bukan 2, 3 tuan-tuan. Nak katakan akidah yang menyimpang, yang sesat ni, banyak. Bukan 1, bukan 2, banyak. Sebab tu tak payah kita peduli yang lain-lain, yang sesat-sesat, yang menyimpang tu tak payah nak ambil tahu yang tu. Ambil tahu yang ni dulu.
Ambil tahu akidah ahli sunnah wal jamaah ni, Abdul Mansur Maturidiyah, Abdul Hasan Al-Asy'ari, ngaji betul-betul dalam sifat 20 yang ulama-ulama dah buat ni, ngaji betul-betul, ngaji sungguh-sungguh, istiqamah, buat jadual waktu, ada kitab, kalau patut merakam, nanti senang-senang ulang dengar balik. Bila dah pandai faham, besok dengan sendiri kita akan boleh membezakan segala akidah yang lain-lain tu. Nampak dah tu. Bila kita dah tahu warna kita warna putih contohnya, sebelum ni kita tak mengaji, jadi kita kesamaran. Contohnya akidah ahli sunnah ni macam mana bila kita dah belajar baru tahu, akidah ahli sunnah ni warna putih. Tahu dah warna putih. Jadi kalau datang kepada kita warna yang lain, kita boleh tahu dah ini bukan pahaman aku. Nampak tak? Ini bukan pahaman aku. Sebab pahaman aku warna putih, tapi yang datang ni hitam, yang datang ni kelabu. Jadi aku tak boleh terima. Tapi kalau kita sendiri pun tak tahu yang diri kita ni ahli sunnah wal jamaah ni apa pahaman dia, pahaman ahli sunnah ni macam mana, kita hanya tahu sebut aja. Kalau dekat Melaka tu dalam khutbahnya disebutkan wajib kita beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah, sama ada mengikut akidah Abdul Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Itu setiap khutbah Jumaat dibacakan benda tu. Tapi makmum angguk je lah. Katanya. Tapi yang angguk tadi sifat 20 pun tak nak ngaji. Dah macam mana kita nak faham? Tahu ahli sunnah wal jamaah, tahu pernah dengar, tapi macam mana akidah ahli sunnah wal jamaah macam mana? Entahlah. Yang angguk-angguk ni lah duk percaya Tuhan duk atas langit tu. Itulah payah. Orang suruh ngaji baru kita tahu. Jadi bila kita ngaji tahu, bila datang pahaman yang lain, kita akan dengan sendiri kita takkan terima. Tapi kalau diri kita sendiri, bila kita ngaku kita ahli sunnah wal jamaah, kita pun tak tahu akidah ahli sunnah bagaimana, ini yang bila datang pelik-pelik yang berasa macam okey, kita ambil, kita pakai, kita terima. Na'udzubillah. Itulah bahaya kalau kita tak mengenal akidah kita sendiri. Kalau tak tahu rumah kita sendiri, masuklah dalam rumah orang lain. Kita pun tak kenal rumah kita yang mana satu, masuk dalam rumah orang lain. Tapi kalau kita tahu betul-betul rumah kita macam mana, tempatnya di mana, lokasinya di mana, warnanya macam mana, bentuknya macam mana, insya-Allah takkan masuk rumah orang lain. Ni termasuk rumah orang lain sebab apa? Rumah sendiri pun tak tahu. Begitulah ibaratnya, kalau kita sendiri pun tak faham akidah ahli sunnah wal jamaah tu apa benda, ni yang kita boleh masuk dalam rumah yang lain tu, boleh terima. Duk kata Tuhan begini, Tuhan begitu, serupa dengan makhluk, boleh terima, boleh percaya. Jadi ngaji betul-betul, ngaji sungguh-sungguh, bukan nak nunjuk ke orang dah. Ini amal ibadah kita sendiri sebagai bekalan akhirat, bekalan mati kita. Mudah-mudahan dengan kita bersungguh belajar ni, Allah Ta'ala menjaga akidah kita. Sebab hakikat yang menjaga akidah kita daripada tergelincir ni Allah. Mudah-mudahan saat sakaratul maut itu nanti kita dibantu, ditolong oleh Allah daripada disesatkan oleh syaitan, oleh iblis. Ni tapi kalau waktu hidup kita pun tak ambil berat, tak ambil peduli nak belajar tentang akidah, ini wallahu a'lam. Usaha pun tak ada, tapi semata-mata berdoa nak Allah Ta'ala jaga akidah, mati dalam iman, ini tak tahulah. Sebab tak buat kerja. Tak buat kerja. Allah suruh belajar, ngaji, fahamkan betul-betul. Mudah-mudahan terselamat daripada pahaman yang sesat ni, kita buat tak tahu ya. Allah suruh belajar bab solat supaya kita tahu undang-undang solat, supaya kita dapat mendirikan solat dengan betul, dan insya-Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ni kita tak peduli tentang nak belajar tentang semayang, tak belajar perkakas semayang, tapi nak Allah terima semayang macam mana? Tu imam kata, tuan-tuan perempuan lepas maghrib ni ada kuliah Muniyatul Musalli, kita nak bahas tentang semayang, syaratnya, rukunnya, begini dan begitu tentang solat, marilah kita belajar. Berderu lari keluar, bukan berderu datang, berderu keluar. Tadi semayang maghrib 5 saf, penuh masjid surau. Bila tu imam umum ada kelas fardu ain, ngaji fiqh bab semayang, tinggal 3 orang ni. Padahal yang lari berderu tadi masih lagi tak reti perkakas semayang. Ada yang semayang tak mandi wajib, ada yang semayang mandi wajib tak sah, ada yang semayang tutup aurat tak betul. Tengok hari Jumaat tu macam-macam kelakuan orang semayang ada. Waktu rukuk nampak punggung, nampak alu punggung, crocodile tulis, boxer, nampak boxer. Tak belajar. Tu yang main belasah tu, asalkan buat. Aku dah semayang dah. Allah terima ke? Kalau kita mendirikan solat dalam keadaan melanggar undang-undang solat, Allah tak terima.
Tapi nak semayang, menuntut ilmu tak mau. Lepas tu minta, ya Allah terimalah semayang. Macam mana Allah nak terima? Cara buatnya salah. Itu kesalahan yang disengajakan. Sebab kejahilan kita tentang solat tadi, kejahilan yang disengajakan, bukan jahil ma'zur, bukan jahil yang diuzurkan. Contoh baru masuk Islam di mu'allaf, tu lain. Ini kita dah berpuluh tahun duduk dalam Islam dah, bukan semalam baru masuk Islam, baru semalam syahadah. Kita duduk dalam Islam, lahir-lahir Islam lah, tapi oleh kerana tak ambil peduli tentang ilmu agama, pentingkan ilmu dunia saja. Ini akibatnya, kata Imam Ghazali, setiap kali buat amal, setiap kali tu juga membuat benda yang membatalkan amal tanpa dia sedar. Setiap kali buat amal, setiap kali buat benda yang membatalkan amal tanpa dia sedar. Dia rasa amalnya betul, tapi kalau nak tengok daripada undang-undang, ni salah ni, mandi wajib tak sah, macam mana semayang? Tapi setiap kali semayang, setiap kali itulah bawa hadah besar. Setiap kali semayang, setiap kali itulah bawa hadah besar. Setiap kali semayang, setiap kali itulah baca rukun qauli dalam hati. Contoh. Tapi tuan empunya diri syok, tuan empunya diri berasa sah tak? Padahal Fatihah baca dalam hati, takbiratul ihram baca dalam hati contohnya, ataupun tak memperdengarkan suara, tapi begitulah semayangnya sepanjang umur. Macam mana tu? Jadi fikir-fikirlah, belum terlambat lagi. Kita yang hidup ni belum terlambat lagi nak kembali bertaubat kepada Allah, ngaji betul-betul, baik amalan kita, mudah-mudahan dapat belas kasihan daripada Allah. Kalau dah mati tu habis cerita dah, tak boleh repair dah. Kalau dah mati tak boleh repair dah. Kita yang hidup ni ada saki baki umur 2-3 hari ni, ngajilah balik, ngaji betul-betul, semak balik amalan kita tu. Mudah-mudahan kita terjumpa kesilapan dan kesalahan. Itu di antara niat kita belajar, supaya Allah Ta'ala tunjukkan kesilapan, kesalahan kita dalam ibadat, supaya dapat kita baiki segera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Begitu. Jangan dalam keadaan kita tak ambil tahu tentang semayang, tak belajar tentang solat, tapi Allah terima solat kita. Pergi kerja, daftar kerja tak buat, curi tulang contohnya, tapi nak minta gaji, harap-harap dapat dah gaji, tapi tak buat kerja. Macam mana? Ibaratnya gitu. Jangan kita ambil mudah-mudah dalam bab ibadat ni, tuan-tuan. Sebab tu menuntut ilmu dengan ibadat, mana paling susah? Susah menuntut ilmu lagi. Kalau orang tanya di antara beribadat dengan menuntut ilmu, mana payah? Payah menuntut ilmu lagi. Nak bandingkan dengan ibadat, tu dalilnya. Semayang subuh, semayang tahajud, semua boleh bangun, tapi nak menuntut ilmu, tak mampu nak menuntut ilmu. Padahal tengah malam tadi sejuk-sejuk boleh bangun semayang. Sejuk-sejuk boleh semayang, bangun, tapi menuntut ilmu tak mau. Nampak tak tu? Mana lagi berat? Menuntut ilmu lagi berat. Hasutannya lagi berat. Sebab apa? Syaitan sangat benci orang belajar ni. Kenapa? Kerana bila dia belajar, tak ada dah ruang dan peluang syaitan nak menipu dia. Dia tahu dah. Syaitan sangat suka orang yang beramal ibadat tanpa ilmu. Kau nak beramal macam mana? Kau nak beramal macam malaikat? Kau beramallah. Kau nak sedekah banyak-banyak, sedekahlah. Kau nak pergi haji tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu, buatlah. Asalkan kau jangan menuntut ilmu sudah. Asalkan kau jangan menuntut ilmu sudah. Sebab apa? Kalau kau menuntut ilmu, sudah tentu nanti kau akan nampak, kau akan tahu kesilapan dan kesalahan, dan kau akan tahu tipu daya nafsu dan syaitan. Kau akan berusaha menyelamatkan diri kau. Nanti amalan kau betul diterima oleh Allah. Jadi biar kau beramal bermati-matian tanpa menuntut ilmu, supaya engkau membuat amalan yang tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita masuk dalam kumpulan yang macam tu. Usahalah belajar sehari setengah jam. Lepas maghrib kuliah tu bukannya lama, 45 minit je pun lebih kurang. Tapi bila ulang-ulang tiap-tiap minggu, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, lama kelamaan, daripada tak pandai jadi pandai, daripada tak faham jadi faham, daripada salah jadi betul, daripada Allah tak terima amal, insya-Allah Allah terima, sebab cara buatnya dah betul. Jangan bakhil dengan waktu yang Allah bagi, sehingga kita habiskan segala waktu kita untuk memburu dunia pagi, petang, siang, malam. 168 jam Allah bagi setiap minggu, 4 jam pun tak sanggup nak korbankan untuk ibadat, untuk akhirat kita.
168 jam Allah bagi setiap minggu, satu hari 24 jam. 4 jam je seminggu, bukan 4 jam setiap hari. 4 jam seminggu je. 1 jam belajar tauhid, 1 jam belajar tasawuf, 1 jam belajar fiqh, 1 jam belajar tajwid. 4 jam je. Tapi tak ramai yang sanggup nak bagikan 4 jam ni. Mereka lebih sanggup lagi letakkan 4 jam ni duduk seronok, main-main, lepak-lepak. Tu lebih daripada 4 jam kita bagi sehari. Kadang-kadang lepak kedai kopi 2-3 jam sehari. Tu tak kira main handphone lagi. Tu tak kira lepak-lepak dengan keluarga lagi. Sanggup boleh. Tapi bila sebut bab belajar agama 45 minit sehari pun tak sanggup. Dah macam mana kita nak masuk ke dalam syurga Allah? Bukan senang nak masuk syurga tu. Mahal, terlalu mahal syurga tu. Kita takkan sampai di situ dengan mudah-mudah. Nabi dah ingatkan dah. Syurga tu dipagari dengan benda yang menyusahkan, menyakitkan, menyedihkan. Bukan kita nak masuk syurga tu kita akan lalui benda yang menyeronokkan dah. Perjalanan yang menyeronokkan nafsu ni satu lagi tu, na'udzubillah min zalik. Tu tempat nak pergi neraka tu. Tak payah semayang, tak payah mengaji, tak ada sempadan hidup. Tu senang seronok je. Tapi tempat kesudahan dia mana? Tempat yang tak akan ada kesenangan di dalamnya. Tu penghujung dia. Tapi orang mukmin kalau betul-betul di dunia ni dia rasa payah perit. Sebab apa? Banyak sempadan. Ini tak boleh, itu tak boleh, masa nak kena bagi, ini waktu cari rezeki, ini waktu dengan Allah, ini waktu semayang, ini waktu ngaji. Jadi dia banyak batasan, jadi susah. Tapi tak apalah, susah dia sementara je. Lepas tu nanti kesudahannya akan bertemu dengan kesenangan yang selama-lamanya, yang tak akan jumpa dah, susah lepas daripada tu. Jadi bawa bersabar gitu, insya-Allah. Jangan kata aku tak boleh. Insya-Allah boleh, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah aku boleh belajar, aku boleh berubah. Kena sangka baik dengan Allah. Jangan mula-mula kita dah set dalam kepala kita aku tak boleh, aku tak boleh. Itu sebenarnya psycho daripada syaitan yang nak melemahkan kita. Awal-awal kita dah set aku tak boleh berubah, aku tak boleh berubah, maka tak boleh berubah dah. Dah kita set macam tu, tak ada semangat. Sebab tu kena semangat, kena tinggi, harap pada Allah. Harap pada Allah tu kena tinggi. Allah Maha Kuasa menolong kita, membantu kita. Cuma Allah Ta'ala nak tengok kita ni bersungguh ke tidak. Barang siapa bersungguh, Allah akan datangkan pertolongan. Bila Allah datangkan pertolongan, nanti yang dulunya rasa berat bukan main, tapi bila Allah dah tolong jadi mudah, semudah-mudahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh kepada kami, kata Allah, nak berubah, nak berhijrah, nak belajar, nak baiki amal, dia bersungguh, insya-Allah Allah akan tolong dia. Allah akan tunjukkan jalan-jalan dia. Allah akan bimbing, Allah akan pimpin dia. Tapi kalau orang tak bersungguh, tak dapat. Imam Ghazali kata jalan ibadat ni sebenarnya terang, nyata, jelas. Jalan ibadat ni terang, nyata, jelas. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang nak. Untuk orang yang nak ibadat, untuk orang yang bersungguh ibadat, jalan ibadat ni terang. Tapi untuk orang yang tak bersungguh, untuk orang yang tak nak, Allah tutup serapat-rapatnya jalan ibadat. Na'udzubillah min zalik. Ceritalah macam mana, dia takkan boleh faham. Ceritalah macam mana, dia tak nampak. Sebab apa? Dia tak nak. Dia tak nak. Dalam hatinya memang tak nak ibadat. Dalam hatinya nak berseronok atas dunia. Sebab dia kata dunia ni hidup hanya sekali. Kata kita ni hidup sekali je. Ni kita nak kena pulun segala-gala jenis kelazatan, kesedapan atas dunia, kena pulun habis-habis. Sebab hidup kita ni sekali je. Bila lagi nak rasa benda-benda macam ni? Na'udzubillah. Kau tak percaya ke ada hidup selepas daripada mati tu? Tak percaya ke ada kesenangan yang lebih dahsyat daripada kesenangan dunia yang Allah Ta'ala persiapkan? Tak percaya ke selepas mati itu besok ada kejahatan, ada kesakitan, ada azab, ada kesusahan yang jauh lebih dahsyat daripada kesusahan atas dunia? Adakah tak percaya? Tak percaya, tak beriman. Jadi cakap tu seolah-olah macam tak beriman dengan hari kiamat. Cara cakap sinilah hidup sekali, inilah kita nak rasa macam-macam lagi kesenangan. Sebab lepas ni tak ada dah nak rasa benda-benda ni. Siapa kata? Kalau beramal soleh akan ada kesenangan yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia. Kalau beramal soleh, bertakwa, akan ada kebahagiaan yang jauh lebih dahsyat daripada kebahagiaan dunia. Kekayaan yang lebih dahsyat daripada kekayaan dunia. Tapi kena buat kerja sikit lah sini. Belajar, perbaiki amalan. Itu je kerja kita.
Beramal, belajar, usaha beramal. Tak boleh salah minta ampun dengan Allah, baiki lagi. Itulah tugas kita. Ibadat ya. Ngajilah, lebih-lebih lagi bab akidah ni tuan-tuan. Akhir zaman ni, Allahu Akbar, tak ramai nak ngaji akidah ni. Tak ramai tuan-tuan. Macam mana pegangan tu, macam mana nak mati dalam keadaan akidah tak tahu ke mana hala ni. Orang yang boleh jawab soalan dalam kubur besok, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku, adalah orang yang kenal Allah. Besok kena tanya, malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Yang nak menjawab ni bukan lidah kita, amalan kita, keimanan kita. Kalau waktu hidup ni kita tak kenal Tuhan, bagaimana dalam kubur besok nak jawab Allahu Rabbi? Macam mana nak jawab Allah Tuhanku? Sedangkan waktu hidup ni kita tak kenal Tuhan. Sebut Allah tahu, tapi mensifatkan Allah dengan sifat yang bukan sifat Allah. Itu namanya tak kenal. Kalau orang kenal, dia akan letakkan sifat yang selayaknya dengan Allah, mensucikan zat Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan Allah. Ni tak campurkan dalam hati. Yang betul pun pegang, yang salah pun pegang, campur aduk. Sifat wajib pun ada pada Allah, yang mustahil pun ada pada Allah. Dua-dua ambil pakai sebagai pegangan. Macam mana tu? Tu ke namanya mengenal Tuhan? Dan kalau tak kenal, macam mana dalam kubur besok nak sebut Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku, padahal tak kenal pun Allah tu siapa? Baik. Kemudian masuk kitab balik. Sebab nak buka minda dia tuan-tuan. Ngaji tauhid ni penting, ya Allah, penting. Tu. Tapi benda yang paling penting ni lah yang paling ramai manusia tak nak mengaji. Ilmu nombor satu ni ilmu tauhid, ilmu akidah ni ilmu nombor satu. Tanpa belajar ilmu ni, tak faham tentang akidah, iman tak faham. Padahal iman ni nombor satu kena ada dalam hati kita, barulah yang lain-lain tu ada peluang Allah terima. Tapi kalau dah tapaknya kufur, kalau dah tapaknya syirik, tapaknya kufur, macam mana Allah Ta'ala nak terima yang lain-lain? Belajarlah betul-betul tauhid akidah tuan-tuan. Kita yang beruntung, bukan orang lain. Bukan pesanan saya ni, pesanan ulama dulu-dulu. Tutup bubu dulu-dulu. Tauhid ni, jangan buat main-main. Jadi tak jadi satu benda yang pelik, tak menjadi suatu kehairanan kerana masyarakat. Kenapa sekarang masyarakat kita mudah nak percaya fahaman yang pelik-pelik? Jadi tak menjadi kepelikan. Kenapa? Kerana ramai majoriti di kalangan masyarakat kita meninggalkan belajar tauhid. Sebab tu tak pelik boleh terima fahaman-fahaman yang macam tu. Sebab tak ada dasar, tak ada perisai dalam hati. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada semua, ampunkan semua ya Allah. Bagi petunjuk belajar, bagi taufik belajar mengaji. Mudah-mudahan Allah berkasihan belah atas diri kita. Sebab kesusahan, keazaban, kecelakaan yang tunggu kita tu bukan sekejap tuan-tuan. Tak sudah. Tak sudah nanti azab ni. Tak sanggup kita. Jadi selamatkan diri cepat-cepat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pakak-pakak ngaji, diri kita khususnya, anak bini kita bawa sekali mengaji, belajar sama-sama. Ajak kawan-kawan kita, ajak kenalan-kenalan kita, mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah. Jadi kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itulah dia 7 sifat-sifat maknawiyah. Jadi ada berapa maknawiyah? Ada 7. Dan dibilang dan dikatakan sifat itu, sifat maknawiyah itu ialah kaunuhu. Kaunuhu tu artinya kaunuhu keadaan ataupun adalah. Ada kitab terjemah kaunuhu dengan keadaan, ada kitab terjemah kaunuhu dengan adalah. Maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazimi ataupun yang melekat ia akan sifat-sifat ma'ani di zat Allah.
Itulah yang berdepet tu, yang berdepet dengan makna dengan ma'ani tu, yang tak berpisah dengan ma'ani tu. Dan dengan sebab melazim ia maknawiyah akan sifat ma'ani, itulah dinamakan dia sifat maknawiyah. Sebab dia suatu sifat yang tak boleh berasing daripada sifat ma'ani, yang melazimi akan sifat ma'ani, sebab tu dipanggil sifat maknawiyah. Habis. Adapun qadirun, perkataan qadirun, qaf alif dal ra. Adapun perkataan qadirun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu bukanlah ia sifat. Qadirun bukan sifat. Kerana qadirun itu maknanya yang maha berkuasa. Qadirun makna Melayunya yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa itu adalah zat Allah, bukannya sifat. Kan? Qadirun ataupun qadirun, isim fa'il tu. Qadirun makna Melayunya yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Allah lah. Bila sebut yang berkuasa, wahai yang berkuasa, wahai yang maha berkuasa, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha mengetahui. Siapa tu? Allah. Adapun sifat kekuasaan, kudrat artinya kekuasaan, ataupun kudrat artinya perkuasa, itu sifat. Kudrat sifat. Qadiran Allah yang bersifat kudrat. Sam'un sifat pendengar. Sami'un ataupun sami'un yang maha mendengar, iaitu zat Allah yang bersifat dengan pendengar. Alimun yang maha mengetahui, iaitu zat yang bersifat dengan ilmu. Sifatnya apa? Ilmun. Itu sifat. Zat Allah tu dipanggil alim, yang maha mengetahui. Adapun qadirun, muridun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu bukanlah ia sifat, bahkan terkena kepada zat sendiri. Bila sebut qadir, yang berkuasa ni menunjukkan zat Allah. Contoh saya kata yang putih tu apa? Yang putih kain. Jangan keliru. Yang putih sifat dia apa? Sifat putih. Bila kata putih, sifat. Bila sebut yang putih, kain. Gitu. Zat yang bersifat dengan putih tu yang panggil yang putih. Tolong ambil tu, apa benda tu yang putih tu, tolong ambil tu. Nampak benda tu ada yang putih atas lantai tu, apa benda tu? Tolong ambil. Yang putih tu makna diri benda yang bersifat dengan warna putih tu. Warnanya putih, sifatnya putih. Jadi putih benda lain, putih tu sifat, yang putih tu kain. Ku putih, ku putih orang produk ku putih produk, sapu-sapu jadi putih. Gitu, ku putih. Tu lainlah ku putih. Putih warna ataupun sifat, yang putih kain. Gitu. Kudrat kuasa tu sifat, yang kuasa Allah. Pendengar tu yang mendengar tu ilmu itu pengetahuan itu yang mengetahui itu jadi ada beza. Sebab tu di sini katanya musannif, ada pun qadirun, muridun, hayyun hingga akhir itu bukanlah sifat, bahkan ia terkena kepada zat sendiri. Demikian juga kaunuhu yang bersekapuh, yang bercantum dengan qadirun hingga akhir, maka itu bukanlah sifat maknawiyah, bahkan kena kepada thamaratus sifat, yakni kegunaan sifat ataupun jasa bagi sifat tu. Jasa bagi sifat tu yang duduk pada zat Allah tu. Yang diijma', yang dimuafakat akan dia oleh ahli sunnah dan mu'tazilah. Jadi kita dan mu'tazilah dalam bab samaratus sifat ni kita muafakat.
Apa maksud samaratus sifat ni? Jasa bagi sifat. Baik, gini, zat Allah bila bersifat dengan kudrat, bila sifat kudrat tu ada pada Allah, maka Allah tu kita panggil yang berkuasa. Kalau tak ada kudrat, boleh tak nak panggil yang berkuasa? Kalau tak ada kudrat, kalau tak ada sifat kudrat pada Allah, boleh tak nak panggil Allah yang berkuasa? Tak boleh. Tak boleh nak panggil Allah yang berkuasa kalau tak ada sifat kudrat. Jadi oleh kerana adanya kudrat pada zat Allah, maka jasa ataupun faedah daripada ada kudrat pada zat Allah tu, Allah itu berkuasa. Allah itu yang berkuasa. Jadi perkataan Allah yang berkuasa ni muafakat ijma' di antara kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah pun kata Allah yang berkuasa. Mu'tazilah pun kata Allah yang mengetahui, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengkehendaki. Mu'tazilah kata gitu, kita pun kata begitu. Di dalam bab samaratus sifat, jasa bagi sifat ni, faedah bagi sifat ni muafakat. Yang khilaf di antara kita dengan Mu'tazilah iaitu mana? Kita mengisbatkan sifat-sifat pada zat Allah, Mu'tazilah menolak sifat-sifat pada Allah. Mu'tazilah kata Allah tidak ada sifat, Allah tak ada sifat kudrat. Kata Mu'tazilah lah, bukan kita. Mu'tazilah kata Allah tak ada sifat kudrat, tapi Allah berkuasa. Dia gitu. Allah tak ada sifat ilmu, tapi Allah tu maha mengetahui. Mu'tazilah. Kalau kita tanya Allah ada tak sifat ilmu, dia kata Allah tak ada sifat ilmu. Dah tu Allah tu mengetahui tak? Allah mestilah mengetahui. Itu Mu'tazilah. Faham tak tuan-tuan? Tak faham? Gini. Gini. 5 minit lagi, sekejap. 4 minit habis. Apa orang? Jamuan ni pagi. Si lemak. Soto? Cepat sikit sudah. Soto sedap ni. Gini. Ni contohnya. Okey, yang kita faham, kain ni kan. Kain ni zat. Warna putih ni sifat. Kenapa kita panggil kain ni yang putih? Kenapa panggil yang putih? Sebab ada sifat putih. Kalau tak ada sifat putih, kita tak panggil yang putih, betul? Jadi kalau ditanya kita ahli sunnah ni, kalau tanya kain ada ke tidak? Ada. Warna putih, sifat putih tu ada ke tidak? Ada. Lepas tu kain tu kain ni kain yang putih. Tu kita ahli sunnah. Mu'tazilah, dia tanya dia, kain ada tak? Ada. Warna putih ada ke tidak? Tak ada, kata Mu'tazilah. Tapi kain tu putih ke tidak? Kain tu putih, tapi warna putih tak ada. Tu Mu'tazilah. Pening kita, macam mana dia orang ni? Dia kata warna putih tak ada, tapi kain putih. Tu Mu'tazilah. Kudrat tak ada, tapi Allah berkuasa. Sebab tu dia tak jadi kafir lagi. Sebab masih mengiktikad Allah berkuasa. Cuma dia tak percaya sifat tu. Dia kata Allah ni zat, semata-mata zat. Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya, Allah Ta'ala berkuasa dengan iradatnya, Allah Ta'ala menghendaki dengan iradatnya, Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya, Allah Ta'ala melihat dengan zatnya. Kalau kita kita ni Allah Ta'ala melihat dengan apa? Dengan sifat pelihat yang ada pada dia. Allah Ta'ala berkuasa dengan kudrat yang ada pada dia. Itu beza di antara kita dengan Mu'tazilah. Maka hendak perhatilah engkau, engkau kita, khususnya saya sendiri, hendaklah kau perhati sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh perhati. Mengaji sungguh-sungguh maksud tu bukan perhati itu. Perhati. Bukan perhati makna ngaji sungguh-sungguh. Masalah ni ilmu tauhid ni, perhati sungguh-sungguh. Bukan main-main, jangan main-main. Tanda-tanda orang bersungguh apa? Tanda orang bersungguh ada mengaji pada ain apa? Tanda-tanda dia. Istiqamah, dia mesti ada jadual waktu. Nak tahu orang tu mengaji pada ain bersungguh tak bersungguh, dia mesti ada jadual waktu. Contohnya seminggu sekali dia mesti ngaji pada ain. Jadi setiap minggu akan adalah sekali dia akan pergi belajar, mesti. Dalam sekali itu dia akan pergi belajar tauhid, dia belajar fiqh, belajar tasawuf, belajar tajwid. Itu bersungguh.
Tapi kalau jenis tunggu masa lapang ni, tu tak masuk dalam kata orang bersungguh. Sebab tu kena buat jadual. Ikut kita, jangan ikut masa orang lain. Ikut masa kita lah. Kita waktu kerja, cara kerja tak sama dengan orang. Kita kerja malam, siang free. Ada orang kerja siang, malam free. Ada orang tak kerja free je. Gitu. Ada orang kerja beri langsung. Ikut kita punya. Yang penting ada belajar. Contohnya daripada Isnin sampai Jumaat memang kita tak ada waktu. Maka gunakanlah Sabtu dan Ahad tadi. Ambil 4 jam saja. Sama ada contoh hari Sabtu ambil 4 jam. Selepas subuh katalah buat kuliah ataupun pergi kuliah ataupun buat kuliah keluarga supaya kita dan anak bini kita boleh belajar sama-sama fardu ain. Jadi hari Minggu, hari Sabtu, seminggu sekali hari Sabtu ambil 4 jam daripada pukul 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, 12 tengah hari, makna rapat ke Zuhur lah. Katalah mula pukul 9. Tauhid belajar 1 jam, fiqh belajar 1 jam, tasawuf belajar 1 jam, tajwid belajar 1 jam. Tu kalau seminggu sekali. Boleh tak kalau macam tu? Lama-lama pandai tak tajwid? Lama-lama pandai tak fiqh? Lama-lama pandai tak tasawuf? Pandailah walaupun seminggu sekali. Nampak tak? Kalau orang lain dia ada masa banyak, sebab tu dia tiap malam dia pergi masjid, malam dia free, jadi tiap malam dia pergi kuliah. Kita tak boleh macam tu sebab kerja tak sama. Jadi kita kena olah waktu lain. Kita kena bertanggungjawab dengan kesibukan dunia kita. Kita kena bertanggungjawab di atas kesibukan urusan dunia kita. Kita mesti bertanggungjawab. Sebab tu ada kawan saya seorang, dia mekanik. Bengkel daripada pagi sampai rapat ke petang. Tapi dia mengaji bila tuan-tuan? Dia mengaji pukul 2 pagi. Tengok, ni orang tahu tanggungjawab. Dia kata saya siang tak ada masa nak belajar Ustaz. Saya tak boleh tinggal belajar. Dia terpaksa. Tu kata bertanggungjawab. Nampak tak? Pukul 2 pagi dia mengaji fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid. Seminggu 3 kali. Tu kata orang bersungguh. Itu orang bertanggungjawab. Sebab dia tahu belajar ni wajib. Dia tak boleh jadikan nak menjawab depan Tuhan besok, ya Allah aku sibuk kerja daripada Isnin sampai Jumaat, saya tak ada masa, sebab tu saya tak boleh belajar. Dia tak boleh nak jawab macam tu. Dah malam pergi mana? Malam buat apa? Kita kena bertanggungjawab. Sedangkan benda yang kita buat dan kita usahakan tu adalah benda yang dah lebih daripada qadar ibadat. Itu kata orang bersungguh. Dia tak dapat malam, siang, malam, tengah malam dia mengaji. Tu kata bertanggungjawab. Kita dah mentang-mentang dah tak dapat mengaji lepas maghrib, halal lah tu. Besok Allah tak tanya dah. Banyak cantik muka kita, masa lain mana pergi? Besok Allah akan tanya. Betul? Masa nikmat tak? Nikmat. Setiap nikmat Allah akan tahu. Kenapa lepak tepi pantai ada masa? Kenapa lepak kedai tom yam ada masa? Kenapa bawa anak bini pergi jalan-jalan ada masa? Kenapa tak ada masa nak datang majlis ilmu? Sedangkan majlis ilmu ni wajib, bukan sunat. Macam mana kita nak jawab besok? Tu cara ni. Kalau tak boleh mengaji daripada Isnin sampai Jumaat, hujung minggu ambil 4 jam. Pakat-pakat mengaji kita dan anak bini kita, panggil guru seorang dah bekerja daripada hari Isnin sampai Jumaat. Takkanlah tak kaya-kaya. Takkan tak ada sedikit sagu hati nak bayar untuk guru mengajar kita dengan anak bini kita tu 4 jam sehari. Itulah gunanya dunia tadi, untuk menolong akhirat. Ni kenapa ni bertungkus lumuh bekerja daripada Isnin pagi petang siang malam sampai Jumaat ni? Kerana ibadat. Dah gunakanlah duit yang dapat tu untuk tolong ibadat. Panggil tok guru, bagi sagu hati, tok guru tolonglah ajar saya dan anak bini saya bab semayang, bab begini, bab gitu, sebab kami ni memang tak ada peluang nak pergi surau masjid belajar. Bukan tak boleh buat macam tu, tak mau saja. Ada orang lain boleh buat macam tu. Ada macam keluarga di Melaka tu ada. Dia keluarga ni orang ahli perniagaan, memang sibuk daripada Isnin sampai Jumaat, tapi dia buat setiap minggu kuliah fardu ain. Dia himpunkan adik-beradik dia, mari belajar fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, ngaji. Adik-beradik boleh buat. Lebih kaya daripada kita lagi. Kenapa boleh buat macam tu?
Nampak tak? Cuma alasan saha. Alasan je, alasan tak nak mengaji itu lebih banyak daripada nak mengaji sebenarnya. Kita pun carilah alasan gini-gini dah. Allah akan congkil secongkil-congkilnya soalan Allah Ta'ala besok. Sangat-sangat halus tuan-tuan. Jangan haraplah alasan kita Allah akan terima. Jangan harap Allah akan terima alasan kita. Besok Allah tanya, kenapa banyak waktu kau luangkan untuk dunia yang tak wajib, kenapa yang wajib kau tak boleh luangkan masa? Mana lebih penting? Apa tujuan kita hidup? Cari kesedaran dunia ataupun ibadat? Tapi bila matlamat hidup tu dah dipalingkan, tujuan aku hidup adalah untuk berseronok, bersuka-suka atas dunia, ibadat ini sambilan, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau dia ingat dia hidup ni kerana ibadat, yang lain-lain tu sambilan, insya-Allah akan ada masa untuk dia beribadat. Jadi pakat-pakat kita fikir tuan-tuan, ini nasihat untuk diri saya sendiri, anak bini saya. Kalau ada adik-beradik saya yang dengar ni, korang dengar lah. Pakat-pakat mengaji lah. Bukan Allah suruh mengaji setiap minggu sepanjang hari dah. Belajar sikit je. Daripada tak pandai mandi wajib jadi pandai. Bukankah nanti semayang kita Allah terima? Pakat-pakat mengaji lah, boleh buat cara macam tadi, ataupun satu hari 45 minit. Ikutlah, asalkan 4 ilmu tadi tidak ketinggalan, sebab 4 ini fardu ain. Tauhid untuk akidah, tasawuf untuk hati kita, fiqh untuk kita tahu syarat rukun buat ibadat, pantang larang dalam ibadat, dan tajwid. Paling tidak tajwid yang kita nak gunakan dalam sembah. Kita sebagai suami jaga baik-baik. Kita akan kena tanya besok, kenapa bini kita tak pandai semayang? Kita kena tanya. Banyak suami yang melepaskan tengkuk sendiri. Dia belajar bersungguh-sungguh, anak bini dia biarkan dalam kejahilan. Kita kena tanggungjawab besok. Sebab urusan mengajar fardu ain bini ni suami. Memberi nafkah itu masuk dalam kata nafkah yang wajib yang diberi oleh suami, nafkah yang bahasa rohani. Bukan bagi rumah saja, bukan bagi pakaian saja, bukan bagi duit saja, bukan bagi makan minum saja. Ilmu fardu ain wajib diberi oleh suami kepada isteri dia. Dia sendiri kena ajar isteri dia. Tapi kalau dia tak mampu, ni jalan yang kedua, wajib dicarikan guru sebagai pengganti dia mengajar isteri dan anak-anak dia. Kalau tak ada guru, panggil bawa bini ngaji sesama. Begitu cara dia. Kalau tak, besok setiap kesalahan anak bini kita, amalannya yang tak sah asbab kejahilan mereka, kita bertanggungjawab. Kita kena jawab. Kenapa hati bini kita kotor? Ada hasad, ada dengki, ada ujub, ada riak, ada takabur. Dia tak tahu cara nak bersihkan. Macam mana? Kita bertanggungjawab. Sebab kita tak ajar dia cara nak bersihkan hati. Macam mana, kenapa dah bini kita akidahnya sesat menyimpang? Kita bertanggungjawab kerana kita tak ajar dia bab akidah. Kenapa semayang bini kita Allah tak terima? Sebab kita tak ajar dia cara mandi wajib. Kita pun tak ajar dia bab haid, bab nifas. Dia pun tak tahu rukun qauli, rukun fi'li. Kita kena jawab. Sebab tu suami takkan masuk syurga kecuali kena soal siasat dulu anak-anak dan bini dia. Berat kita nak jawab. Jadi kalau kita tak nak susah besok di hari kiamat, wahai suami-suami sekalian, masuklah diri saya sendiri, lebih baik cepat bertindak, belajar, bagi ilmu supaya besok nanti mereka tidak mempersalahkan kita. Itu ingatan nasihat lah. Nak pakai-pakai, tak nak pakai sudahlah. Jangan kita ingat suami-suami bila dah bagi rumah, dah bagi duit, dah jalankan tanggungjawab. Belum lagi. Kita suami yang tak adil, walaupun bininya satu. Kenapa tak nak kahwin lebih? Nanti jadi suami yang tidak adil. Dia takut nak kahwin lebih sebab dia takut jadi suami yang tidak adil. Nak jadi suami tak adil ni bukan nanti bini ramai. Faham tidak? Tak jalankan tanggungjawab sebagai suami yang Allah suruh, zalim lah tu. Tak kena pada tempat lah. Kita hanya bagi nafkah yang bangsa dunia saja. Nafkah yang bangsa akhirat, ibadat anak bini kita, kita tak ambil berat. Kena ke pada tempat tu? Kena tak pada tempat? Tak kena. Mana tak kena pada tempat, orang panggil apa? Tu nama zalim. Adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempat. Rumah bagi, duit bagi, pakaian bagi, makan minum bagi, ilmu fardu ain pun bagi. Ini baru kata adil.
Jadi semak-semak, renung-renung di kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita, memberi taufik kepada kita, memperbaiki dan memperbetulkan salah silap kita. Inilah sebabnya Allah Ta'ala tak ambil lagi nyawa kita ni. Ni di antara tanda kasih sayang Allah pada diri kita, supaya kita nampak kesilapan kita. Allah nak suruh kita baiki cepat-cepat sebelum terlambat. Sebab kalau kita mati dan keadaan kita meninggalkan tanggungjawab ni, Allahu Akbar, susahlah kita besok. Walaupun kat dunia ni kita senang mewah dengan harta kekayaan, tapi masuk-masuk kubur je besok bertemulah dengan kesusahan yang takkan tertanggung. Jadi kita tak nak duduk dalam golongan yang macam tu, wal'iyadzubillah min dzalik. Maka bertindaklah sekarang, sebelum terlambat. Bertindaklah sekarang, mengajilah, jangan risau. Waktu kita lupakan Allah pun Allah bagi nikmat macam-macam. Takkan waktu kita nak ngadap Allah, nak baiki ibadat Allah, nak biarkan kita. Insya-Allah, jangan kata tak boleh. Boleh, insya-Allah. Yakin dengan bantuan dan pertolongan Allah. Jadi perhatilah engkau dengan bersungguh-sungguh. Selesailah huraian-huraian yang sabit bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan jalan tafsir, iaitu 20 sifat dan lawan-lawannya pun 20 sifat, berserta pula dengan dalil-dalil nakli dan akli. Habis dah. Habis dah. Siapa yang wajib bagi Allah pun dah tahu, dah pandai. Yang mustahil pun dah tahu, dah pandai. Yang haru pun dah tahu, dah pandai dah. Dah selesai dah baca dah. Faham tu tak tahulah. Bacanya dah habis. Fahamnya tu tak tahulah. Baiklah, cukuplah sekarang itu tuan-tuan. Minta ampun maaf banyak-banyak kalau ada tersinggung dan sebagainya. Bukan niat saya demikian dah. Niat saya nak membuka minda supaya kita teringat balik kenapa kita dihidupkan oleh Allah dan ke mana kita nak pergi lepas daripada ni. Kita bukan nak hidup sini selama-lamanya. Allah Ta'ala pesan dah, selamatkan diri kamu, selamatkan anak bini kamu daripada neraka Allah Ta'ala. Jadi pakat-pakatlah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dengan berkah majlis ilmu ni. Kita doa, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kita, anak bini kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, semuanya lah kawan-kawan kita, yang baik, yang tak baik, asalkan mereka beriman, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi taufik, pertolongan untuk berhijrah kepada yang lebih dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita keturunan yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kalian dunia dan akhirat, diberi rezeki yang halal, yang luas lagi, berkah untuk ibadah, diberi umur yang panjang lagi berkah, diberi kesihatan, keafiatan yang berkah. Mudah-mudahan dapat kita gunakan segala nikmat-nikmat ini sebagai asbab menolong, membantu kita menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestin yang sedang di dalam musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka, memberi kemenangan kepada mereka, menghancurkan kejahatan musuh-musuh orang kafir harbi yang menindas sekalian umat Islam di atas dunia ini. Mudah-mudahan dikalahkan oleh Allah, diporak-perandakan oleh Allah, digagalkan oleh Allah dan memberi kemenangan kepada umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah kita jumpa tahun depan mai. Tahun depan insyaallah, mudah-mudahan. Jumpa lagi tahun depan. Lambat lagi. Dah jom kita pergi makan santapan jasmani pula. Rohani dah sudah. Jasmani, perut dah bunyi-bunyi barangkali kokek. Gitu. Alhamdulillah. Allah ya Karim. Masih bang Jumpa lagi bang Jumpa tahun depan bang InsyaAllah. Jumpa tahun depan. Memang ada ke? Yang pergi rumah pada lagi. Macam mana kontak dia? Ada sampai orang pergi rumah tak pasti. Mereka ada lah. Kita nak mesti check. InsyaAllah. Masih tu. Masih jumpa lagi. Sama-sama banyak. Ustaz.
Lama tak jumpa peluk sikit. Lama tak jumpa. Mana beranjat minta maaf saya tak perasan. Oh, sihat. Sihat ni? Alhamdulillah, sihat. Lama tak tahun tak jumpa ni. PKP dia. Sihat mesti ya? Sihat, alhamdulillah. Jom Ustaz, jom kita ni datang seorang ke dengan rumah? Seorang je. Jom. Jom. Kita pergi santapan rohani. Jasmani pula. Pakcik. Siap pakcik. Jom pakcik. Ustaz masih di sini lah, di sini lah. Masih lagi Ustaz. Sini. Abang Mat ni dah pindah Johor ni. Dengar-dengar cerita. Jangan balik dah ni. Apa khabar Surau Menara Maju kota yalah belah-belah sana lah. Kalau Ustaz jumpa dia orang ke salam InsyaAllah. lama tak jumpa dia orang. Apa kota apa? Masjid Kota Raja. Kota Raja. Menara Maju dua tempat je lah. Jom Ustaz, ni menu special ni diorang ni. Rugi kalau tak datang mengaji sini. Mana? Ni Ustaz, ni Ustaz. Ni Ustaz. Ni Ustaz. Apa Ustaz? Ni sahabat saya ni. Betul. Oh, tak lama. Ustaz Bahtiar, Ustaz. Ambil berkat Ustaz Bahtiar. Tetamu special ni. Ustaz, ada. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb.